Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okey, kita nak tengok apakah pergerakan Bitcoin. Kita nak tengok technical analysis untuk Bitcoin ni. Jadi kalau kita tengok dekat daily chart. Okey, so dekat daily chart ni structure ni masih kekal tuan-tuan puan-puan. Ini structure yang kita panggil ascending wedge ataupun falling wedge ni masih lagi kekal. Okey. Cumanya kita nampak sekarang ni harga Bitcoin ni tengah nak naik lah, tapi ini pun dia buat bentuk candlestick macam doji. Okey, so maksudnya 50-50. Sama macam semalam. Dia buat doji, hari ni pun nampak macam dia buat doji. Ada wick dekat atas dan juga dekat bawah. So maksudnya kita masih belum nampak lagi dia punya pattern ni nak gerak ke atas ke ataupun ke bawah. Benda ni belum clear lagi lah. Okey. So kalau kita tengok, kalau kita nak buat dia punya anggaran sekarang ni, sekarang harga dia dekat 43k. Okey. So katakan dia naik lagi, mungkin dia punya resistance dekat 44.8k, 48.4k ke 44.5k, itu adalah jadi resistance. So ini sebelum ni 44.8k adalah dia punya resistance. So kalau kita tengok dekat EMA, exponential moving average ni, kita boleh nampak lah. Okay, tutup kejap. Okay, so kita boleh nampak last waktu dia jatuh ni dia memang traded bawah 200 EMA lah. Dia tak dapat nak break 200 EMA. And then dia dapat break pada bila? Julai dia dapat break. And then dia cuba nak jatuh. So merah ni, line merah ni dah jadi satu support level untuk dia teruskan kenaikan lah. Sekarang ni dia tengah jatuh balik dan nampaknya seperti yang merah ni, which is dekat 41k ni adalah dia punya support level lah. So kita harap dia akan jadi somewhere pada awal bulan Ogos, di mana dia buat recovery balik lah kan. Kita harap macam tu. Cumanya beza kalau kita tengok line-line yang lain ni, ini yang biru ni adalah 20 EMA, hijau adalah 50 EMA, kuning ni adalah 100. Semua ni asalnya memang nak naik. Tengah naik, tetapi tiba-tiba kenaikan itu tidak kekal dan dia drop, and sekarang ni nampaknya dia tengah pergi downwards. Kalau yang biru ni bertemu dengan merah ni, then support ni mungkin tidak akan kekal dalam jangka masa yang lama, and ada kemungkinan dia boleh drop. So kalau kita tengok dari sudut exponential moving average ataupun EMA, nampaknya dia tengah push Bitcoin downward lagi lah. Mungkin di next target dia boleh pergi 36 ke dan sebagainya. Tapi boleh juga berlaku contoh yang ni dia pergi macam ni, lepas tu dia buat recover atas balik. Itu pun ada kemungkinan juga. Kita tak tolak kemungkinan tersebut. Okey. Cumanya kalau tengok dekat board yang kita set ni kan, yang saya set ni memang dia dah bagi amaran lah pada bila yang ni waktu 22 September untuk sell. Maksudnya close entry lah, dia suruh sell. Ini waktu bila ni? 10 Ogos dia suruh masuk. Tapi dekat sini dia tak suruh jual. Dia tak dapat nak detect bila, sebab dia berlaku dengan terlampau mendadak kan. So tapi dia ada satu level ni dekat sini dah kena pasang stop loss lah. So dia memang dah suruh jual, sebab yang biru ni akan bertembung dengan yang kuning ni. Ada kemungkinan. So kalau dia bertembung, then most likely dia akan pergi downward lagi lah. Okay, so itu yang kita tengah nampak sekarang. Tapi kita harap benda itu tidak berlaku and dia boleh continue atas balik. Itulah, kita hanya boleh berharap untuk dia tidak jatuh lebih kuat. Tapi
sekarang ni 40k ni adalah satu support yang sangat-sangat kuat, tetapi sekuat-kuat mana pun dia sekarang sedang ditekan. Itulah hakikat yang kita kena terima sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. So waktu ni adalah waktu yang kita perlu sangat-sangat berhati-hati, dan hopefully Bitcoin dapat buat recovery lah kan. Macam saya katakan, kalau dia pergi atas and kalau dia drop balik, mungkin yang ni dia boleh break, and next kita boleh pergi dekat contoh kalau dia pergi next, mungkin ni dia boleh lose support, mungkin dia pergi 39, lepas tu naik sikit, turun 37. Okay, so perkara itu ada kemungkinan untuk berlaku. Okay, kalau kita tengok on 1 hour chart ni pula, ini untuk jangka pendek. So lepas dia drop ni kan, lepas tu dia buat kenaikan, tapi ini kita nampak resistance dia makin kuat, dia tak dapat nak break 43k, lepas tu dia drop, and then dia traded sideways. Sepanjang cuti hari tu dia memang gerak sideways je lah. Lepas tu dia lose support kejap, dia pergi test balik 40k, tapi quickly orang datang beli. Maksudnya dekat 40k ni ramai pasang pukat. Ramai pasang pukat untuk membeli, and diorang beli and naikkan balik harga dia lah. Ni semalam kan. So harga dia naik balik, and lepas tu dia susah nak break 43k, tapi dia punya support level ni jadi makin kuat. So dia berjaya break, tapi berlakunya fake out. Dia tak dapat nak teruskan lagi dia punya momentum sampai mungkin 45k, and then sekarang ni dia tengah drop lah. So ini situasi dalam jangka masa pendek in 1 hourly chart, kita nampak macam ni. Okay, next kita nak tengok satu lagi benda penting adalah Bitcoin dominance, tuan-tuan dan puan. Okay, so dekat Bitcoin dominance, kita pun kadang-kadang saya pun lately banyak tunjuk BTC dominance, sebab kita ada kemungkinan kalau berlakunya bearish, then Bitcoin dominance ni adalah indikator yang kita boleh gunakan jugalah. So kalau kita tengok ni tahun 2017, saya nak compare tahun 2017. Kalau kita tengok bila Bitcoin hilang dia punya dominasi ni, ini adalah di mana altcoin semua naik. Tapi bila kita perasan starting Januari 2018, bila dia dah ke bawah, dia nak cuba dapatkan balik dia punya dominasi. Dan bila dia nak dapatkan dia punya dominasi, dari bila ni Januari sampailah Ogos 2019, kita nampak harga Bitcoin memang drop lah, tapi harga altcoin lagi drop. Banyak altcoin yang mati dekat sini, and Bitcoin berjaya dapatkan balik majority market cap sampai 71%. Lepas tu dia drop kejap sampai yang Ogos tu. Lepas tu dia reclaim sekejap je, tapi dekat bahagian ni Bitcoin pun naik, altcoin pun banyak yang naik sebab DeFi. Sebab DeFi punya season start datang, then dia naik lah kan. Lepas tu dari sini sampai ni, this is the moment yang mana kita nampak banyak altcoin yang naik, tapi malangnya shitcoin yang banyak naik. Kita harapkan altcoin DeFi banyak naik, tapi shitcoin yang banyak naik, and banyak Bitcoin hilang dia punya dominasi balik. Dan sekarang ni saya nampak dia cuba nak reclaim balik dia punya dominasi. Tapi kalau tengok sejarah 2017, bila mana Bitcoin nak claim dia punya dominasi ni, harga Bitcoin telah drop, dan banyak altcoin yang dah mati. Banyak altcoin yang jadi lemah dan sebagainya kan. So itu yang sekarang ni kita kalau boleh nak elakkan lah, sebab ada kemungkinan Bitcoin dapat dominasi dia balik, and altcoin pun banyak yang naik. Ada kemungkinan juga, saya tak tolak kemungkinan tu, tapi kalau tengok dari sudut sejarah, kemungkinan Bitcoin jatuh ni lagi tinggi lah bila dia punya dominasi meningkat. So sekarang ni kita dekat bawah ni, and Bitcoin dia akan cuba claim balik dia punya dominasi kan, dekat sebab 39 ni memang support level yang kuat untuk Bitcoin punya dominasi kan. Cumanya kita nak tahu, kalau dia buat benda ni, next dia punya resistance adalah dekat 47%.
kita nak tengok adakah dia akan break yang ni ataupun tidak. Kalau dia tak break, dia drop balik, ada harapan lah, ada harapan kalau dia trade dekat sini kan, dan ada harapan banyak altcoin untuk naik dan sebagainya. Tapi kalau dia break, kita kena tengok dua situasi. Adakah harga Bitcoin naik ataupun kekal dan sebagainya kan, ataupun harga dia turun. Kalau dah lepas ni harga naik, alhamdulillah. Kalau dia naik ni dan harga Bitcoin tu tengah menjunam jatuh, then kita kena sangat-sangat berhati-hati dengan posisi-posisi altcoin yang kita simpan lah, sebab most likely altcoin akan menjunam dengan sangat teruk. Okay, so itu sedikit sebanyak perkongsian on the Bitcoin dominance. Just untuk tuan-tuan perempuan beware lah. Okay, so memang kita akan selalu tengok on Bitcoin dominance dekat video yang saya buat lepas ni, just untuk berjaga-jaga, so that tuan-tuan perempuan boleh buat keputusan yang tepat lah. Okay, seterusnya kita tengok ETH, the last one. So ETH kalau kita tengok dekat daily chart ni, dia tak break juga structure ni. Maksudnya structure yang dia tengah go downward channel ni, descending channel ni masih lagi kekal. Okay, descending channel ni masih lagi kekal. Cumanya kita nampak dekat sini dia cuba nak break tapi tidak berlaku, and dia lose support, which is harga dia dekat 3150 something lah. Okay, so kalau kita zoom in lagi on a 1 hour chart, kita boleh nampak dekat sini tuan-tuan perempuan, ini adalah resistance level dia yang terbaru, dan dia membentuk W sekarang ni ataupun double bottom. Ini adalah signal bullish. Ini adalah signal bullish, tetapi Ethereum perlu lepas harga 3159. Sekarang pun dekat 3000, and then dia drop balik. So kita nak tengok adakah dia boleh go upward, push sampai 3200 something, and then mungkin dia akan drop sikit, ataupun dia boleh break yang ni. Tapi kalau dia nak break yang ni, saya jangkakan Bitcoin kena break dia punya structure jugalah. Break structure dia maksudnya bergerak ke atas. Kalau Bitcoin bergerak ke atas, Ethereum pun akan bergerak ke atas. Kalau benda tu tidak berlaku, then most likely inilah senario dia. Dia akan touch sini sikit dan kemudian dia akan turun. Okay, so ini lebih kurang untuk pergerakan Ethereum. So sekarang ni untuk Ethereum kita tak boleh nak letak harapan yang tinggi, sebab Ethereum sekarang ni tidak begitu kuat terhadap Bitcoin. Bitcoin lebih dominan lah, sebab Bitcoin dia cuba nak reclaim dia punya dominasi. Okay, cumanya kalaulah Ethereum nak naik lagi tinggi, dia kena break 3166 ni, dan kemudian dia kena kalau dia dah break, kalau dia pergi sini maksudnya dia dah break the structure lah. So first level adalah 3173, next level adalah 3373 kalau dia break resistance dekat 3246. Kalau tak, mungkin dia boleh lepas bahagian ni 3173, lepas tu dia akan pergi dekat sekitar 3260 something, then dia akan drop balik lah. Okay, dari sudut support level kita dapat nampak harga 2700 ni satu support level yang kuat lah buat masa sekarang ni, 2700. Then hopefully support level ni kuat and Ethereum boleh break structure ni. Tapi apa pun kita kena tengok lah esok apa cerita dia pula. Okay, so itu saja sedikit perkongsian technical analysis untuk Bitcoin dan Ethereum, dan saya fokuskan jugalah dekat Bitcoin dominance ni sebab mulai sekarang tuan-tuan puan-puan kena tengok on the Bitcoin dominance untuk berjaga-jaga. Anything happen, tuan-tuan puan-puan boleh buat tindakan yang tepatlah untuk pandangan tuan-tuan puan-puan. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk komen, like, share dan juga subscribe video ni. Kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.